اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Astaghfirullah. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amal saleh dan mereka yang hidup dalam keadaan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan jua dengan kesabaran dalam beragama. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Yang dihormati Tuan Kuasa Pengurusan Program Kuliah Duha Masjid An-Nur USG 4 Subang Jaya,
dan yang dihormati seluruh kehadiran pada pagi ini di kalangan para muslimat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita ruang dan peluang yang cukup berharga pada pagi ini untuk kita bersama-sama berada dengan para malaikatnya dalam majlis yang pasti dalam rahmat dan barakah pada Allah Azza wa Jalla, dan dijanjikan oleh Nabi kehadiran malaikat bersama-sama dengan kita, dihamparkan sayapnya. La tadu ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat akan hamparkan sayapnya ke atas orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Kita tak nampak itu kebenaran, kita tak lihat itu kenyataan, sebab Nabi tidak berdusta apa yang disampaikan kepada kita. Dan saya muqaddimahkan tadi dengan surah Al-Asr, surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Bukan apa, sebab surah Al-Asr ini sepatutnya menjadi peringatan besar kepada kita, kerana isu masa, umur dan usia ini satu benda yang paling utama dalam kehidupan. Kita nak kita hidup dalam kerugian. Umur rugi, masa penuh rugi, tenaga penuh rugi, itu bukan akhlak seorang yang beriman kepada Allah. Kerana orang beriman, dia akan manfaatkan masa yang ada semaksimal mungkin dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan amal saleh. Sebab tu Allah sebut orang beruntung 4. Pertama, orang beriman. Yang kedua, orang yang amal salehnya berpanjangan. Ketiga, dia hidup suasana suka kepada kebenaran. Yang keempat, dia hidup suasana sabar menyabar dalam dia beramal, sabar dalam beragama. Imam Syafi'i pernah sebut tentang surah ini. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ni siapa? Guru kita semualah. Mazhab kita Syafi'i, guru kita Imam Syafi'i. Dia kata apa? Kata Imam Syafi'i, "Law lam yanzilullah illa hadhihi surah lakafatin nas." Takdirnya, kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah tidak turunkan surah Al-Quran kecuali ini saja, surah Al-Asr saja. Kalaulah takdirnya, kata Imam Syafi'i, Allah tidak turunkan surah yang lain, hanya surah Al-Asr. Apa dia kata? Dia jawab, dia kata, lakafatin nas, cukup untuk menjadi pedoman kepada manusia. Tengok tuan-tuan, berani Imam Syafi'i, dia buat satu hujah yang besar. Kalau ditakdirkan tak ada surah yang lain, tak ada Al-Baqarah, tak ada surah Al-Imran, tak ada surah Yasin, tak ada. Tetapi hakikatnya ada lah kan, 114 surah ada. Tapi kalaulah, kata Imam Syafi'i, takdirnya Allah tak turunkan hanya surah Al-Asr saja, cukup untuk menjadi pedoman, panduan kepada kita. Nak cerita besarnya surah Al-Asr, kerana Allah sebut tentang ciri orang beruntung. Sekian. 4 perkara tadi lah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini masuk dalam 4 kategori tadi. Iman, itulah kita sedang cari. Yang sedang kita usaha malam siang, iman lah. Nak penuhkan iman di dada, perkemaskan iman di hati, perkemaskan iman dalam hidup. Yang kedua, amal saleh. Termasuklah pengajian duha, amal saleh. Tambahan yang lain tu banyak lagi lah puan-puan buat dengan duha, dengan sembahyang, dengan zikir, tasbih. Yang ketiga pun ada. Apa dia? Wa tawasaw bil haqqi, kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Kita bercakap tentang ilmu, bercakap tentang syurga neraka, bercakap tentang ibadat, bercakap tentang usaha pahala. Ini kebenaran lah. Yang keempat, ada juga apa dia? Wa tawasaw bis sabri, kita berbincang supaya kita ni bersabar dalam beribadat. Carilah pahala, susah pun carilah pahala, letih pun mengajilah, ya. Sabar dalam kita beribadat. Jadi keempat-empat tu ada sekarang ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat di sebalik apa yang disebutkan Allah dalam ayat tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali bertemu setelah hampir lama jugalah
hampir sebulan ke? Lama cuti tu. Ke ada keluar negara? Tak ada. Musim-musim ni payah sikit nak musafir dah. Tapi tak apalah, yang penting moga-moga Allah berikan kita rezeki, keselamatan dan keamanan insya-Allah. Suasana belum lagi aman, masih dalam ancaman. Mudah-mudahan Allah beri kita keamanan, kesihatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pagi ini kita nak sambung terus perbincangan kita yang telah kita langsungkan terakhir dalam catatan buku ini pada tanggal 9 bulan 12. Hari ini 13, itulah sebulan ya, lebih kurang. Yang terakhir 9 Disember yang lalu, kira-kira seminggu sebelum banjir besar berlaku kan. Ada yang tidak buat apa-apa ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Bukan daripada Seri Muda lah. Bukan, kalau orang Seri Muda confirm lah mereka alami situasi yang subhanallah. Banyak pengajaran kita boleh ambil di sebalik ujian yang berlaku. Apa bahasa dia kata? Berat mata apa? Berat mata memandang. Itu dia. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita yang pandang tengok pun rasa sedih, sayu, hiba. Orang yang kena ujian lagi terasa hiba yang amat sangat. Jadi tak apalah, kepada orang yang diuji, moga-moga Allah ganti yang lebih baik. Sebab dalam satu hadis Nabi ajar kepada kita, saya sebut ini sebab benda macam ni, kita dalam ujian hidup jangan kita lupa untuk kembali kepada Allah sesegera mungkin. Doa, munajat, sebab Allah segala-galanya. Allah uji ada matlamat, ada sebabnya. Akhir balik pada Allah juga. Dia bukan setakat uji banjir sehingga tenggelam kenderaan rumah. Sakit demam kita pun, lenguh lutut, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan jauh, tak boleh nak bangkit pada tempat duduk, nak sembahyang pun susah. Apalagi ujian yang lain. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi ajar kita, ini ada dalam kitab Azkar ni. Itu Nabi dibaca dalam kita, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku ganjaran yang paling terbaik atas musibah yang menimpa ini. Musibah menimpa aku terima, tetapi aku nak pada Engkau ganjaran, redha, rahmat, berkat, keselamatan, keamanan. Aku diuji dah, sakit ke, susah ke, rumah tenggelam ke, kenderaan tenggelam 3-4 buah contohnya. Tapi aku nak pada ya Allah, tolong ganjar pada aku. Apa dia? Rahmat, berkat, selamat, sejahtera, sabar. Minta dengan dia. Dan sambungan doa tadi, wa akhlif li khairan minha, tolong gantikan ya Allah dengan izinmu yang lebih baik lagi. Yang dah hilang, ya Allah Engkau berkuasa, ganti yang terbaru, yang terbaik. Kesihatan kita diuji, Allah ganti kesihatan terbaik. Itu dia cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Ini doa penting tuan-tuan. Jangan tunggu musibah, rumah hancur baru nak berdoa. Sakit lutut pun, kaki gout sekalipun, gout ke go out, bolehlah, apa-apa sajalah kan, go out pun dia, gout pun dia. Tak boleh nak melangkah, musibah tu, sebut pada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah alam. Baik, tajuk kita pada pagi ini adalah perkara-perkara yang diucapkan ketika solat. Kita betul. Doa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Menarik. Itulah, saya pun tak nak bincang panjang, tapi Puan Hajah kita sebut betul lah tu. Meninggal Abu Salamah, dah sebut dah sikit, dah sebut sikit seminit dah. Meninggal Abu Salamah, suaminya, sedihlah dia. Tapi rupa-rupa Nabi ajarkan doa baginya untuk sabar.
Meninggal Abu Salamah, suami yang dicintai, dikasihi, dia menangis sedih hibur. Suami meninggal. Tapi bila dia baca doa itu, rupa-rupanya Allah ganti dengan seorang insan yang sehebat-hebat insan di alam bumi sampai kiamat. Siapa? Nabi SAW jadi suaminya yang baru. Tengok tuan-tuan, puan-puan. Nabi pinang dia kemudian. Tapi kena ingat, Abu Salamah bukan anak yang umur awal remaja. Umur dia lebih tua pada Nabi lagi. Ya, itu bukan isu. Tapi dalam kerana dia hibur sedih, dia minta Allah ganti baik, datang Nabi, pinang dia, mendapat suami yang baru, seorang Rasul dan Nabi. Itu dia. Betul itu cerita Ummu Salamah. Jadi doa itu berkat sungguhlah, insya-Allah. Ya, ini bukan kes suami baru, isteri baru ni. Jangan pula itu kerana isu, tidak ya. Dalam isu perkara, semua perkara, sakit, demam, susah payah, itu doanya. Baik. Antara perkara kita bincang pada ini dalam konteks bicara pada kitab Al-Azkar Ibn Nawawi ialah perkara diucap dalam solat. Yang pertamanya, nombor 10 dalam kitab kita ini, muka 89, disebut takbiratul ihram. Perlu diketahui bahawa solat tidaklah sah. Solat tidak sah tanpa takbiratul ihram. Baik solat wajib maupun solat sunat. Takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama adalah sebahagian dan salah satu rukun daripada solat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah merupakan salah satu syarat solat, bukan termasuk bagian solat. Itu bukan rukun. Kita dah diajar semenjak lama sampai hari ini bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka Allahu Akbar dalam takbiratul ihram itu wajib, dia masuk dalam rukun salat. Jadi maknanya ucapan solat kita, baik solat fardu ataupun wajib ataupun sunat, hatta sembahyang jenazah, hatta sembahyang duha, apalagi sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allahu Akbar wajib dilafazkan. Tetapi bagi pandangan Abu Hanifah, Hanafi, dia tak anggap itu sebagai satu rukun, hanya syarat saja. Sebut sah, tak sebut pun tak batal sembahyang. Tak apalah kita bincang hal orang. Jadi dalam konteks bicara kita sekarang, kerana kita bercakap tentang Imam Nawawi sebagai orang utama dalam mazhab Syafi'i, maka takbiratul itu dianggap sebagai rukun. Baik. Saya nak sebut di awal mukadimah ini, belum saya pergi lebih jauh sekejap tuan-tuan, ialah kita kena faham bila sebut takbiratul ihram, takbir maksudnya apa? Membesarkan Allah. Kabbara yukabbiru takbiran, mengagungkan Allah. Dan kalimat takbir apa dia? Allahu Akbar. Kalau alhamdulillah, tahmid. Kalau subhanallah, tasbih. Kena faham tu. Jangan pula cuba tasbih sikit, Allahu Akbar, salah. Kalau cuba tahmid sikit, subhanallah, tak jadi. Jadi kalau sebut tasbih, maksudnya subhanallah, menyucikan Allah. Sebut tahmid, alhamdulillah, memuji Allah. Takbir, mengagungkan Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Baik. Kita sebut dah sentiasa takbiratul ihram daripada umur kecil sampai sekarang. Takbiratul ihram apabila kita solat. Apa makna itu? Ihram biasa dengar kan? Ihram bila? Ketika mati ya? Ihram. Bila ihram ni? Sudah ya. Ustaz buat tanya macam tu, payah nak jawab Ustaz. Senang je. Ihram ketika nak buat haji dan umrah. Kita berihram, confirm haji umrah. Tak ada orang ihram nak ke mana tu, ihram tu nak pergi maghrib di Masjid An-Nur. Sudah. Tengok pakai ihram lengkap, nak ke mana tu? Nak pergi Masjid An-Nur, nak maghrib. Something lah tu, ada masalah tu.
Ya, kalau awak ihram mesti nun, tempatnya nun di Mekah, sama ada haji ataupun umrah. Kalau ihram ada tak macam tu, maghrib ihram. Tapi di Malaysia saya kalau macam tu imam pun takut, ya. Tengok kawan kita maghribnya pakai ihram, asar ihram, padahal di Subang Jaya. Saya ingat Jais pun datang tangkap lah saya rasa, ya. Tuan-tuan, ihram ini bermakna kita dalam keadaan bersedia untuk buat haji umrah. Bila kita berihram, kita dah masuk dalam pantang larang. Kita dah bila berihram dengan niat pula nawaitul umrata wa ahramtu biha. Umrah lah katakan. Aku niat umrah dan berihram dengannya. Masa tu pantang larang dah terikat kita. Tak boleh sama isteri dengan suami, tak boleh nak buang bulu pada hidung ke, tak boleh nak macam-macam lah. Itu kena fahamlah bab ihram tu. Pantang larang, tak boleh buru wangi-wangian, kena jaga. Jadi pada masa itu kita sudah tertegah daripada buat benda-benda demikian. Buat juga kena fidyah. Fidyah pula kena dam. Fidyah pula ada, kena dam. Baik. Jadi bila kita sebut ihram, kita terhalang pada amalan tertentu, rukunnya berlaku demikian. Tak boleh tulis. Bila kita takbir ihram, makna apa? Kita sudah menghalang diri daripada benda-benda yang lain. Betul, bila ihram saja Allahu Akbar tak boleh makan apa tu, kita tegur orang tak boleh, kita nak bercakap tak boleh, kita nak buat apa tak boleh. Tak boleh tu ihram Allahu Akbar rasa coklat sikit, manis ke masam. Jadi bila kita angkat takbir, kita sudah terhalang daripada semua urusan yang lain. Urusan bercakap, urusan harta, urusan berbicara, urusan apa, sekarang hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ihram mula bercakap, tengok kawan sebelah buat apa tu, batal sembahyang kita, berdosa pula. Jadi maksudnya bila kita letak angkat takbir ihram, terhalang daripada semua urusan-urusan lain. Maknanya dengan takbir terhadap kita hanya fokus kepada ibadat salat, daripada takbir hingga beri salam, tanpa boleh buat amal-amal yang lain, kerja yang lain. Kalau tengah solat pun anak panggil baba, tak boleh, ya baba solat sekarang, tak boleh. Jadi itu kefahaman mudah tentang takbiratul ihram, menghalang kita daripada semua urusan yang lain. Macam kita ihram untuk umrah haji, tak boleh buat benda-benda yang dilarang oleh syarak. Baik. Yang keduanya ialah hukum wajib itu kita dah faham. Yang keduanya ialah, saya nak angkat ini sebab ini yang dibincangkan oleh ramai ulama yang lain tentang takbiratul ihram. Yang keduanya ialah bila kita sebut takbiratul ihram, apa kalimahnya? Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat. Akbar nak letak terjemah apa? Agung, hebat, mulia, segala-galanya. Itu akbar. Di situ kata para ulama yang lain, termasuk disebutkan Imam Ash-Shawkani, seorang ulama tafsir yang terkemuka, terkenal. Saya buat catatan sedikitlah daripada bacaan saya dalam nota saya ini. Kata Al-Imam Ash-Shawkani, Imam Ash-Shawkani kata apa? Bila kita sebut kalimah Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, ia adalah suatu kerangka hubungan akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, yang lain semuanya kerdil. Allah maha agung, yang lain serba dhaif. Allah yang maha esa, yang lain semuanya tak ada kuasa. Betullah kalimah itu bukan kalimah yang boleh kita anggap remeh dalam agama. Allahu Akbar, satu kalimah yang meletakkan kita sebagai insan yang begitu yakin percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Isu ini tidak besar mana pun kalau kita bincang pun, tapi dalam agama
kata Imam Asy-Syaukani, dia suatu, dalam bahasanya dia sebut sebagai suatu itar ni saya nak terjemah Melayu payah sikit, satu bulatan. Digunakan itar ni satu bulatan. Maka kita bila sebut kalimah Allahu Akbar, kita membulatkan hati kita, keyakinan dan ketundukan pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, dengan sebab itu bila kita angkat takbir Allahu Akbar, bermulalah kita tak boleh lagi nak buat yang lain melainkan fokus bayar. Yang keduanya ialah satu kenyataan dalam hidup kita, Allah Tuhan yang besar, yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Perkasa dan Maha segala-galanya. Itu akidah namanya. Baik, tak ada benda yang baru saya sentuh. Itu sebagai pandangan Imam Syaukani, tapi menarik. Yang ketiganya ialah dalam kaitan kita dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam fiqh Syafi'i kita pun sebut, itulah satu-satu kalimah yang wajib dilafazkan, yang lain sunat. Takbir masa kita nak rukuk, takbir kita nak sujud, takbir kita nak bangun daripada i'tidal kita, itu semua jadi sunat sahaja. Yang ini wajib. Jadi hal yang ini kalau kita tak mula dengan Allahu Akbar dalam mula solat kita tak ada solat, batal. Jadi kok mana kena sebut. Soal sebutan macam mana kita akan sebut kejap lagi. Kena kuat sangat ke sekadar atau macam mana, kita tengok kejap lagi. Baik, perlu diketahui bahawa lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar atau dengan lafaz Allahul Akbar. Jadi ada dua perkataan. Yang pertama Allahu Akbar, biasa kita sebut ini kan, boleh disebut dengan lafaz Allahul Akbar. Al-Akbar ada alif lam, sebab Allah tu yang dialah maha besar, lain kecil belaka. Tetapi dalam hal ini pandangan ulama kita kata boleh digunakan kedua-duanya. Termasuklah kata Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan imam yang lain. Sedangkan Imam Maliki pula kata pun tak boleh yang kedua, hanya kekal Allahu Akbar. Jadi untuk lebih berhati-hati, kata Imam Nawawi ni, untuk lebih berhati-hati, lebih baik gunakan lafaz pertama agar dapat keluar daripada perbezaan pendapat. Jadi kepada kita, bagaimana cara kita untuk ambil yang lebih baik, ambil yang pertama. Selama ini pun kita sebut macam tu, Allahu Akbar. Kenapa? Kata Imam Nawawi, untuk kita keluar daripada perbezaan pendapat. Sebab ada kemungkinan kalau puan-puan kata Allahul Akbar, puan-puan mengaji, belajar kitab dan ada huraian hujah diberi dalam ceramah, tiba-tiba puan sebut dalam solat Allahul Akbar, kawan sebelah dia tak mengaji macam puan, tak kena cara, berdebat pula. Kau ni apa proses ni? Mengaji kat mana? Tak betul tu. Sudah. Tak pasal-pasal kita dengan dia berdebat pula. Engkau tak mengaji, aku mengaji. Engkau yang malas mengaji. Akhirnya benda yang tak patut jadi berdebat. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kadang-kadang orang dia tengok kita nampak benda macam betul, tapi bagi tak betul, jadi akhir berdebat. Sebab itulah dalam hal ini lebih baik kata Imam Nawawi, untuk kita jauh daripada, keluar daripada daerah perbezaan pendapat, kita selamanya pegang yang pertama tadi. Apa dia? Allahu Akbar, bukan Al-Akbar, walaupun dibolehkan. Dan itulah pandangan lebih rajah kepada kita semua. Tak payahlah kita nak bawa satu benda yang baru sehingga masyarakat kita jadi keliru. Tak payah. Kita pegang yang asas kita dah pegang lama, iaitulah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alif Lam Lam Ha, Allahu
kemudian akbar, alif tanpa alif lam, hamzah di atas, ka, kaf, ba, ra, akbar. Baik, jelas. Takbiratul ihram tidak boleh dilakukan dengan selain dua-dua lafaz. Hanya boleh tadi saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain tak boleh. Contohnya, apabila guna lafaz seperti Allahul Azim. Al-Azim pun makna besar juga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbar, kabir, besar. Kita sebut Allahul Azim, makna betul. Allah Al-Azim, Maha Besar. Ataupun Allahul Muta'al. Al-Muta'al pun kebesaran, keagungan. Semua bahasa Arab belaka tu. Allahul Azam. Al-Azam, gah dan perkasa. Allahu Al-Azzu. Al-Azz, bagi kita sebut Azza wa Jalla, yang maha perkasa. Allahu Ajallu. Allah Jalla wa Ala. Biasa kita dengar kan? Allah Jalla wa Ala. Allah yang maha hebat, maha tinggi. Semua itu lafaz betul belaka. Tetapi ulama kita kata tidak boleh diguna ketika nak takbir ihram. Nak guna hanya dua tadi, Allahu Akbar ataupun Allahul Akbar. Yang ini Allahul Azim, Allahul A'zam, Allahul A'la tidak boleh. Baik ulama Syafi'i termasuk ulama mazhab yang lain. Di kalau ada orang kita dengar lepas nak sembahyang sebelah kita kan, dia kata Allahul Azim, tidak Allah Akbar, macam dia ada something dalam masalah pengajian. Mungkin dia mengaji ilmu salah. Mungkin dia orang ajar dia macam tu. Apa masalah? Al-Azim kan besar. Besar juga. Tapi ulama mazhab kata tak boleh guna pakai. Jadi kita ambillah yang terbaik, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, tapi kepada kita Allahu Akbar. Baik. Jadi semua ini kalimah-kalimah yang tidak boleh digunakan pakai, sehingga kata Imam Syafi'i, kalau kita guna Allahul Azim, tak nak guna Allahu Akbar, Allahul A'la, tidak sah salat kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah salat kita. Baik, jelas ya? Kerasa nak guna pakai sekali dua, tak payahlah ya. Jangan cari pasal. Tidak sah solat ikut Syafi'i. Bila tak sah. Walaupun kalimah Al-Azim itu besar juga, tapi dia tak diterima oleh mazhab dalam ajaran agama Islam kita, Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Baik. Tapi ada satu pandangan di sini, kata Imam Nawawi, dia kata apa? Sedangkan menurut Imam Bani Fasah, itu dalam rangka yang kecil perbincangannya. Saya pun tak nak bincang panjang, tetapi yang pentingnya ialah kita mengekali kalimah Allahu Akbar dalam ucapan takbiratul ihram. Baik. Kemudiannya, cuba tengok muka surat yang seterusnya, 90 tu, dalam buku saya 90, buku tuan boleh kesama. Takbir dan zikir-zikir yang lain dalam solat tidaklah sah sampai dilafazkan dengan lidah minima didengar oleh diri sendiri dan jika tidak ada penghalang. Dalam soal kita takbir tadi Allahu Akbar, kita tidak perlu untuk mengangkat suara yang tinggi, sekadar untuk pendengaran kita sahaja. Apa kata kalau kita sembahyang berjemaah di khalayak ramai kiri kanan kita, cuba kita angkat Allahu Akbar lebih daripada imam. Tu imam terkejut, siapa pula jadi imam yang kedua ni? Cukup imam angkat takbir Allahu Akbar maghrib contohnya, dengan lafaz yang tinggi, dengan jemaah yang ramai, Allahu Akbar, cukup. Kita jawab, kita bukan jawab, kita sebut juga dengan kalimah Allahu Akbar. Untuk pendengaran kita, cukup untuk pendengaran kita, dengan maksud kita dengar, kita ucap Allahu Akbar. Dia perlahan macam mana kita dengar. Contohnya saya sebut sekarang ni, Allahu Akbar, kita dengar tu. Dia sampai tahap kita mengganggu orang lain. Ada pun satu akhlak dalam kita beribadat. Betullah seorang ulama
yang besar dalam bidang fiqh juga menyatakan kepada kita bahawa dalam solat ini kadang-kadang kita jangan sampai tak mengganggu kekhusyukan orang lain, terutama dalam bacaan-bacaan. Saya tak tahulah tuan, tapi bagi saya lah, kalau saya sembahyang sebelah orang tertentu, dia baca Fatihah tu sampai 6 orang kiri kanan dengar, dalam dia bermakmum, bukan sebagai imam, dia makmum sama kita, sampai orang kiri kanan 6 orang boleh dengar bacaan dia, kita rasa itu satu gangguan yang tidak syarak dalam Islam, sebab kita menyusahkan orang lain. Dalam Islam, Nabi beri kepada kita kaedah berakhlak. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin yang baik, Nabi sebut orang tak mengganggu orang lain dengan lidahnya, dengan tangannya. Orang mukmin yang baik, Nabi sebut apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis Imam Bukhari Muslim ni. Seorang muslim yang baik, orang itu tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Maksudnya lidah apa? Cakapan, kebacaan sekali. Tapi kalau anda dalam solat berjemaah, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, orang sebelah kiri kanan kita pasti terganggu. Saya tak pasti kalau tuan-puan tak terganggu. Terganggu kita dengan 2-3 keadaan. Pertama, kita nak baca pun mungkin tak boleh selesai dengan baik. Kita dah baca dengar dia pula. Jadi khayalan kita bukan khayalan yang terbatas batasan dah. Sebab apa? Nak baca kita, nak selesai baca Fatihah kita. Kemudian, dengar dia baca pula, kena pula dia baca dengan salah. Contohnya, kita mengaji sikit-sikit faham tajwid Fatihah tu, dia pula baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita yang sebelah ni nak siku tak boleh, nak tegur tak boleh. Siku tegur, kita mati semayang, terganggu kita. Kenapa kita baca, kita tahu terbaca salah, kawan kita ni teruk ni baca salah, khusyuk dah hilang. Dan itulah tuan-tuan, kita kena adab. Adabnya ialah perlahankan suara kadar kita dengar apa kita baca. Ini adab dalam kita bersolat. Pernah satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jadi imam dalam solat. Itu riwayatlah. Jadi imam solat, dia dengar di belakang satu bacaan yang agak tinggi dan agak mengganggu. Dia sebagai imam terganggu, dan apalagi orang-orang belakang beliau, Umar. Umar bila selesai solat, dia berpaling, dia kata, siapa yang angkat suara tadi? Bila ditanya, yang angkat suara tinggi itu bercakap, saya. Abu Umar kata, ini satu riwayat, saya baca satu tulisan, Umar kata, engkau telah mendatangkan syaitan buat kami. Engkau telah datangkan syaitan buat kami. Maksud apa tu? Engkau telah ganggu kami. Seolah syaitan datang, jadikan kami dalam solat terganggu kerana engkau datangkan syaitan kepada kami. Kata-kata berat tu. Umar marah. Lalu kata Umar, engkau telah merasakan solat-solat kami pada hari ini. Jadi sebab itulah kita nak kena berwaspada tentang hal ini. Dia sebenarnya dalam hukum kita bersolat ni tuan-tuan, puan-puan semua, apa yang pentinglah kita tahu tentang adab-adab dalam solat. Terutama kalau kita berjemaah. Kita solat tak apa. Kita solat tak ada masalah. Nak baca perlahan ke, nak baca laju ke kuat, tak masalah. Boleh. Kita sembahyang sunat contohnya, sunat duha, jam sekarang, pukul 11 contohnya. Boleh kita baca dengan suara lantang? Boleh, tak ada masalah. Syarat seorang kita di bilik kita, tak ada masalah. Kita di tempat kita, mungkin di bilik tidur kita, di tempat solat kita, di rumah kita, tak ada masalah. Sebab kita mungkin cuba nak, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah bersama jemaah, suasana macam tu, maka di situ para ulama kata, jangan sampai tahap kita mengganggu orang lain
kecuali kita baca atas apa kita baca dan kita dengar apa kita baca. Setakat kita dengar. Dan tahap tu kita kena faham situasi macam mana. Kadar kita dengar ni tuan-tuan, maknanya dalam paling minimumnya ialah kita ucap satu kalimah yang orang tak dengar, kita dengar, cukup, selesai. Contoh saya bawa kepada tuan-tuan sekarang, kalau imam dah baca Fatihah, selesai, amin, selesai bacaan ayat, kita baca yang kita pula dalam solat fardu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tak dengar sebelah, itu lebih afdal, lebih baik. Tapi kita kufur dengar. Dan kalaupun kita nak angkat suara sikit, tengok situasi dan keadaannya. Kalau kita merasa itu boleh jadikan orang bermasalah kita ataupun orang tengok kita, tutup. Sebab itu boleh mengganggu orang dan kita dianggap berdosa. Waktu kata ulama, ini tak disebut sini, tapi dalam bicara lain, kata ulama, kita mungkin mencatat dosa disebabkan oleh mengganggu orang di dalam sembahyang. Kita catat dosa. Solat nak pahala, tiba-tiba buat dosa kerana ganggu orang dalam solat. Baik. Di situ disebut kepada kita, apabila bisu atau apa tu? Bahasa Indonesia tu, bisu lah kan. Maka bibir tetap digerakkan sebelum mungkin dah solatnya sah. Orang bisu macam mana pun, dia mungkin tak boleh bercakap, tetapi saat digerakkan bibir dalam bacaan solatnya, contohnya dalam takbir ataupun ayat Al-Quran, sah. Jadi orang bisu ni ada di sana, hak dia, ada hak dia lah. Kepada kita tak bisu ni, kita kena baca tapi tak ganggu orang lain. Selain itu, ini satu perkara. Selain itu, takbiratul ihram tidak sah jika dilakukan dengan selain bahasa Arab. Bagi yang boleh mengucapkan dengan bahasa Arab, tak boleh nak ganti takbir dengan Allah Maha Besar. Mentang-mentang dia orang Melayu, tak nak Arab. Aku Melayu kecil sampai sekarang, orang Melayu, aku nak kena kat bahasa Melayu, takbir Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah. Kerana apa? Kerana asal kalimah Allahu Akbar yang diturunkan Allah dalam konteks sembahyang hanyalah kalimah dalam bahasa Arab. Baik, kalau begitu apa cerita kata Ibn Nawawi? Dia kata, sedangkan bagi yang tidak mengerti, boleh guna bahasa Arab dan wajib belajar gunakan bahasa Arab. Wajib belajar bahasa Arab sekurang-kurang untuk tujuan solat. Tak boleh telo macam Allahu Akbar ke Allahu Akbar ke, kena sebut dalam bahasa Arab. Walaupun telo Allahu Akbar, contohnya setengah lidah tu bunyi macam tu lah, tapi kita rezeki orang Melayu ni. Saya ingat saya masa belajar di Saudi, masa belajar peringkat pertama itu, di antara kelompok orang yang suka sangat dipuji oleh pensyarah orang Arab, Saudi ke, pensyarah pada Mesir ke, daripada mana negara, orang Melayu kita lah. Dia kata, muka kamu ni macam muka Cina, lidah kamu lidah Arab. Muka macam orang Cina, lidah kamu Arab. Sebab apa? Kefasihan kita orang Melayu itu Allah beri. Allah beri kepada kita rezeki, lidah kita fasih. Banding dengan orang-orang yang bernama Pakistan ke, muka Arab, lidah dia, betul lah bunyi bacaannya tak sama kita. Allahu Akbar, ya, sami Allahu liman Allah, Allah tu. Tapi orang Melayu ini rezeki kita, alhamdulillah. Sebab itulah ada, saya ingat Datuk Tan Sri almarhum Tan Sri Haji Hasan Azhari, ingat ya, almarhum, seorang tokoh besar dalam bidang ilmu Quran di negara kita, ayahanda kepada beberapa tokoh dalam negara lah, bekas KPN, pelakon Dr. Jaludin kan, ya. Dan ramai anak-anak beliau, masya-Allah, yang ustaz, yang ulama, yang pelakon, ada yang dalam bidang macam-macam lah bersemen. Tak apalah, saya ingat lagi tu dalam satu ceramah, saya ingat masa tu saya belajar lagi lah, masa tu dia pun gah, perkasa, muda, sihat. Dia sebut satu kalimah yang saya ingat sampai sekarang.
sampai sekarang. Dia kata rezeki kita orang Melayu ni, Allah bagi lidah macam orang Arab, hanya Allah tak beri muka sebagai muka Arab. Kalau kita ni Melayu, muka Arab, lidah Arab, kalah orang-orang Arab tu kata. Dia bergurau lah, tapi gurau tu ada makna. Kita dia kata Allah beri lidah Arab, muka bukan Arab. Nampak muka confirm tidak Arab, muka Mongolia, muka Nepal, ya, muka Cina. Kalau Allah kita ni muka Arab tapi orang Melayu tapi orang Arab, muka Arab, lidah Arab, kalah orang Arab, dia kata. Gurauan, tapi ingat tu sampai sekarang. Jadi cerita kita ni alhamdulillah. Betullah kalau ada kalangan kita yang rasa terhalang untuk belajar Al-Quran, nak belajar bahasa Arab, khas baca Quran supaya fasih, saya ingat anda telah memperkecilkan nikmat kearaban melalui lidah anda walaupun orang Melayu. Faham ya? Kalau kita yang rasa terhalang, rasa macam tak ada harapan nak belajar Quran dengan fasihnya Arab Quran itu, atas dasar-dasar mungkin tertentulah susah kepada anda, tidak syukur atas nikmat yang Allah beri, lidah anda lidah Arab sebenarnya. Cukup beri kekuatan sikit, cari masa, insya-Allah Quran akan baca dengan fasih. Dapat walaupun dia tak pernah belajar tinggi pun dapat insya-Allah. Sebab apa? Lidah ini lidah Arab, alhamdulillah. Boleh kan tak boleh? Saya tak ingat siapa yang sebut, kalau tak salah ingatan saya lah, kadang-kadang ingat tak ingat tu berlaku pada kita ni. Puan Hajah Ruqayyah Solo, datuk dia sekarang, Datuk Hajah Ruqayyah Solo, kenal tak? Kenal belaka Puan, hebat juga lah. Kenal Hajah Ruqayyah Solo, ya, qariah antarabangsa yang terkenal. Ada lagi sekarang, masih ada lagi, dia Terengganu. Saya tak ingat dia sebut ke siapa sebut. Dia kata wawancara dalam satu siaran TV 3 ke, majalah TV 3 ke, lebih kurang itulah. Kalau tidak dia orang lain, tapi qariah kita terkenal. Dia kata sebenarnya sesiapa yang menolak kemahuan belajar Al-Quran, sebab orang tanya dia macam mana dia rasa dia mengekal kehebatan Quran sampai usia sekarang ni. Dia baca usia sekarang ni macam dia baca masa muda-muda, tak terjejas, macam muda-muda sekarang ni pun. Saya kata apa, kalau kita tak usaha untuk belajar Quran, dikata kita telah menolak rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul, orang yang tak cuba nak belajar Quran, tak cuba untuk mengambil ilmu Al-Quran, khasnya membaca Al-Quran, dia telah menolak rezeki Allah Azza wa Jalla. Rezeki. Berapa ramai orang yang Allah tak beri rezeki melalui lidah. Nun orang-orang kita yang di luar negara sana, orang di luar sana tu kita tak sebut mana lah, yang lidahnya pelat sampai ke mati pelat. Allah tu Allah sambil lidah. Tak boleh sebut Allah dengan cara tepat. Tapi kita Allah, ta, dad, dha, ra, sin, shin. Apa sahaja perkataan yang Arab sebut, kita boleh lafaz. Orang ni tolak rezeki Allah. Disebut dalam satu wawancara. Saya ingat dia lah, tak salah ingatan saya. Tolak rezeki Tuhan. Jadi tu puan-puan, ini satu, kadang-kadang kita kena bagi semangat juga pengaji-ngaji ni. Bagi semangat ni supaya kita nak belajar Al-Quran, khasnya ialah yang utama kita ni bukan bercakap Arab dah. Saya rasa kalau orang tanya saya, lah Ustaz, saya nak belajar Arab ni untuk tujuan komunikasi, untuk tujuan bercakap, saya kata bukan masa dah. Nak cakap siapa? Belajarlah masmuka ismi Sa'diyah, aina taskunin, di mana tinggal, madza ta'malin. Kalau belajar bahasa Arab untuk tujuan bercakap, dengan siapa bercakap? Pergi Mekah hari-hari ke? Di rumah dengan suami juga, bang oi sajalah, ya.
mengakulah, bergaduh pun tak punya Arab, bunyi kampung terus. Dia orang Perak, bunyi gaya Perak. Jadi sebab itulah belajar Arab lebih utama untuk memahami Al-Quran. Nak betulkan tajwid dan fasahah, kalau semampu nak baca ayat faham makna, cukup. Baca surah Yasin boleh baca dengan maknanya, baca Al-Mulk baca dengan makna sekali. Itu yang kita nak. Batu bukan untuk komunikasi. Sebab ada tempat-tempat tertentu duk mengaji komunikasi. Saya tak halang, saya tak kata salah, tetapi kalau belajar berkomunikasi, aina taskunin, aina antiman, ana siapa, macam-macam tu, ya, ana azhabil hadiqatil hayawanat, saya pergi ke taman ke Bantang Bunga hari-hari contohnya, cari perkataan wording. Kita tak guna pun, guna masa belajar. Lepas pada keluar kelas, jumpa dengan kawan, lagu mana? Apa khabar? Dia orang Kelantan, ya. Padahal belajar Arab sama-sama, tapi bila sembang tu guna lawak daerah dia, tak ada dah. Hal anti berkhair, tak ada dah, ya. Jadi kadang-kadang minta maaf lah, sebab saya rasa kalau kita ada mata bahasa Arab, kan nak tahu Quran, Allah permudahkan insya-Allah. Faham Al-Quran dengan bahasa Arab kita baca baik. Kemana saya tadi ni? Sebab tadi dikata Imam Nawawi wajib atau belajar bahasa Arab demi untuk melengkapkan ucapan Allahu Akbar masa takbiratul ihram. Apabila dia tidak mahu belajar, maka solatnya tidak sah dan wajib untuk mengulang semua solat yang lain waktu tak belajar. Jadi selama kita duduk solat, selama ni Allah Maha Besar. Daripada umur 10 tahun sampai umur 60, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua solat itu batal belakang. Kata Nawawi, semuanya batal, kena qada balik. Tapi saya ingat tak berlaku kot. Adakah? Tetapi benda macam ni mungkin telah berlaku. Tak orang Melayu pun, orang bukan Melayu, mungkin ada. Tapi saya rasa tidak berlaku pada orang Melayu. Kecuali yang berlaku ialah tak sembahyang tu ramai. Itu ramai. Tak sembahyang tu ramai. Ramai tidak, tapi ada. Ya, nak kata ramai, marah pula kat orang. Kita live kan. Tapi tak sembahyang tu ada. Wallahualam. Perlu diketahui bahawa pendapat yang benar dan dipilih oleh bacaan tidak panjang, namun dibaca biasa sahaja. Maknanya dia beginilah, kita tak perlu nak panjang. Allahu Akbar. Hatta dalam jadi imam sekalipun, jangan tarik Allahu Akbar, bimbang makmum belakang sambut dengan takbir raya kan. Jadi imam panjang, Allahu Akbar, belakang sambut dengan takbir raya, menakutkan juga. Dan maksud saya ialah, walaupun kita imam sekalipun, cukup Allahu Akbar. Hatta rukuk dan sujud. Ada juga imam-imam kita, ya, saya tak kata imam tak belajar, tetapi mungkin seronok nak sebut kalimah Allah, tapi dia panjangkan. Dia nak rukuk daripada diri tadi, Allahu Akbar, panjang tu. Lafaz yang betul kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi sini kata apa? Baca biasa saja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampailah ucap apa ni, baca Fatihah, sambung ayat 2-3 patah, selesai. Nak rukuk, Allahu Akbar. Habis ustaz, kan kita dengar di Madinah, di Mekah tu, Bilal panjang kan, Allahu Akbar. Kita boleh sebut ke bahasa sebut dah. Itu dalam keperluan yang tertentu, khas keperluan itu pada masa itu. Sebab bila Bilal sambut pada ini di Masjid Al-Haram biasa berlaku, memang panjang sedikit daripada baca imam. Bilal panjang. Itu keperluan khas pada untuk umum pada orang ramai. Sebab sembahyang bukan 100 orang, sekali sembahyang sampai belah ribu, beribu-ribu. Jadi suara itu dipanjangkan, yang jauh dengar. Itu dalam situasi khas. Di situasi biasa, bacaan yang betul ialah bacaan biasa, tak panjang. Allahu Akbar. Baik.
Kemudiannya tengok muka surat yang sama di bawah tu, yang ketiga pada bawah tu. Disunatkan bagi imam untuk membaca ihram dan selainnya dengan suara kuat agar makmun boleh mendengarnya, manakala makmun ke makmun dengan mim, jangan baca makmun dengan mim, M lah dalam tulisan Melayu kita, makmum. Disunatkan bagi imam untuk baca ihram dan selainnya dengan suara kuat. Imam boleh baca dengan kuat, Allahu Akbar, sebagai imam, dan kita makmum mendengarnya, manakala makmum membaca dengan perlahan sekadar dapat dengar oleh sendiri. Sama kita tadilah, imam solat maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita yang makmum angkat Allahu Akbar. Tak payah imam kita pun Allahu Akbar ganggu orang. Sekadar kata dalam kitab kita ini, perlahan sekadar dengar oleh sendiri. Al-makmun membaca dengan suara kuat atau imam bacanya dengan suara perlahan, soalnya tidak batal. Maknanya di sini tak timbul soal batal tak batal, ya. Katalah imam Allahu Akbar sekadarnya, makmum belakang macam di imam yang kedua Allahu Akbar, sembahyang tidak batal, tak ada hukum batal sembahyang, cuma tadilah itu satu gangguan dosa secara peribadi, bukan masalah batal sembahyang. Dianjurkan sangat untuk membaca takbir dengan benar. Tidak boleh memanjangkan bacaan yang tidak panjang. Apabila membaca huruf alif pada lafzul jalalah ataupun menyerahkan fathah terletak pada huruf ba, Allahu Akbar, tak pasal ba tu jadi 3 harakat, 4 harakat, 6 pula. Allahu Akbar 6 harakat. Ini sesuatu yang merosakkan, dan ada ulama berpandangan solatnya tidak sah. Solat menjadi terbatal. Ya. Jadi hal ini bagi saya bukan penyakit kita lah ni. Ini penyakit orang tak mengaji. Penyakit ini orang tak mengaji. Orang mengaji tak ada penyakit ini. Orang mengaji dia tahu bacaan yang ringkas ialah Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar dan tidak Allah panjang akbar, tidak. Orang tak mengaji mungkin panjang tu menjadi benda biasa sebab tak ada ilmu. Tapi orang berilmu insya-Allah tidak begitu. Baik. Kemudiannya tengok muka nombor 11 tu, yang terus tak bacalah, yang terakhir tak baca, syaratkan pada solat 2 rakaat tak baca, tak ada. Yang ke-11 ucapan setelah takbiratul ihram. Ucapan setelah takbiratul ihram, mana bacaan lepas kita angkat takbiratul ihram. Di sini mungkin di antara benda-benda yang kita akan jumpa nanti, sesuatu yang kita tidak amalkan pun, yang kita biasa baca, itulah dia wajjahtu wajhillazi fataras samawati, itu sampai apa ni, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang berpanjangan itu Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa anta rabbi dhanbi faghfir dhanbi jami'an. Ada amalannya, ada sunnahnya, ada harinya. Maka dalam hal ini Ibn Nawawi dibawa supaya kita ambil ilmu dan ambil manfaat. Soal kita nak mengamalkannya terserah, tetapi secara umumnya yang kita diajar selama ini, kita baca sekadar wa ana minal muslimin. Kalau tak baca, sembahyang batal tak? Tak batal. Jadi semua ini kerangka untuk menyempurnakan. Baik, apa cerita kemudiannya? Yang ini kita kena postponekan dulu akan datang, insya-Allah. Postponekan dulu untuk dulu akan datang, kita sambung lagi perbincangan. Tapi penghujungnya, satu poin besar sebut pada puan-puan, yang utamanya ialah kita bila bersolat, ini poin terakhir saya pagi ni. Bila kita bersolat, ada ulama kata kita sedang memperbaharui iman dan akidah kita. Seulang balik, ada ulama kita sebut, termasuk Al-Imam
Asyuti dan ramai ulama sebut, bila kita bersolat, tiap kali kita solat zuhur, asar, maghrib, isyak, kemudian sunat, tiap kita berkali bersolat, kita sedang memperbarui, renew kita punya iman dan akidah kita. Sebab bila solat saja, Allahu Akbar, Allah, Engkau maha besar, Engkau maha agung, Engkau maha hebat, Engkau maha segala-gala, ya Allah. Pengakuan datang daripada hati. Sebab kita sebut dengan hati itu, Allahu Akbar. Ni zuhur ni. Kejap ke-4, 50, kejap 48, asar pula. 7.10, 7.20 sekarang maghrib. Setiap kali kita solat, kita sedang memperbaharui kita punya iman akidah. Sebab itulah orang tak solat, dia seolah tidak memperbarui keimanannya. Zero, kosong. Sebab orang solat ada harga, orang solat ada nilai si Allah Azza wa Jalla. Zuhur dia sebut tentang Allah besar, masuk asar dia perbaharui kembali, renew kembali. Itulah nikmat kita bersolat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang kekal dalam solat, hidup dalam solat, dan mati pun kami disolatkan orang masih hidup, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Betul lagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.